Hadirin yang dirahmati Allah, antara pejuang yang perlu kehadapan dari masa ke semasa, daripada waktu ke waktu, apatah lagi dalam dunia fitnah, iaitulah tentera aqaidul iman, tentera akidah, tentera-tentera Allah yang ke depan untuk menyatakan aqaidul iman, untuk membincangkan dan mempertahankan akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah seperti yang ditetapkan oleh ulama. Jangan biarkan tentera-tentera ini semakin hari semakin pupus tanpa ada pelapisnya. Harus diperjuangkan, harus dipertahankan, harus dibangkitkan semula pejuang-pejuang ini. Dan kita seharusnya bertanggungjawab untuk melahirkan kadir-kadir yang benar-benar memahami akidah ahli sunnah wal jamaah, tanpa mempersoalkan tentang urusan dunia, tanpa mempersoalkan tentang urusan harta. Yang penting kita mampu untuk menanggung amanah Allah Subhanahu wa taala ini, iaitulah membawa manusia berada di atas satu dasar Islam yang benar, tauhid la ilaha illallah yang benar, tanpa ada sebarang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janjian kita dengan Allah di dalam alam zar lagi, bahawa kita beriman kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Tetapi sebahagian daripada manusia, apabila dia dilahirkan ke bumi ini, sedangkan dia dilahirkan di dalam Islam sekalipun, dengan sebab dia tidak mempunyai kaedah-kaedah dalam ilmu aqaidul iman, akhirnya dia tergelincir ke dalam lembah, ke dalam lorong yang boleh membawakan kesesatan di dalam akidahnya. Alhamdulillah, kita di negeri Selangor ini tuan-tuan, masih diperkembangkan, masih dipertahankan. Saya sebagai yang diberi amanah pada malam ni, bukan saya sebagai orang kata apa, ustaz dan guru-guru tuan-tuan yang tetap, bukan, tapi jemputan saja malam ni. Dan tajuk yang diberikan hanya membicarakan dan membincangkan tentang akidah ataupun tauhid Islam ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kali kedua saya datang ke tempat tuan-tuan. Jadual penuh nak masuk di tempat tuan-tuan ni tak boleh, jadual saya pun penuh. Alhamdulillah, sekali-sekala boleh juga datang, boleh juga main, kongsi, jumpa silaturahim dengan tuan-tuan. Apa yang kita nak bincangkan malam ni berkenaan dengan tajuk akidah itu sendiri. Dalam bab akidah ni tuan-tuan pun mengaji banyak dah di sini. Kawan-kawan saya pun ada 2-3 orang duk main bincang, baca kitab dekat tuan-tuan selepas maghrib, lepas Isyak. Ada pengajian lepas Isyak lagi, bagus Masjid Hasanah ni, mengaji kitab. Yang setengah-setengah masjid tu tak ada. Masjid ni ada, sesuai lah dengan besar, dengan masyarakat dia ramai. Perlu diketengahkan akidah ahli sunnah wal jamaah sampai faham. Jadi apa yang kita nak muzakarah pada malam ni, ataupun kita nak memperingati semula, bahawasanya konsep perbahasan akidah ini dia tak lari tuan-tuan daripada membincangkan kalimah tauhid. Dalam pertemuan yang lepas, kalau tuan-tuan ingat, saya ada sebut tentang kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada ulama, ada yang mengatakan la ilaha illallah itu nafi isbat. Ada yang mengatakan la ilaha illallah itu adalah ikhbar. Dan berbagai-bagai lagi huraian daripada ulama menyatakan tentang maksud la ilaha illallah itu. Atas secara ijmal, yang perlu kita ketahui, maksud dan makna daripada la ilaha illallah itu ialah pengakuan yang sabit di dalam hati kita tentang kesebutan Allah itu sebagai Tuhan. Sebab itu kata tuan guru kami, makna la ilaha illallah itu secara ijmal ialah zat Allah jua Tuhanku. Zat Allah jua Tuhanku makna tak ada hal lain dah. Itu ijmal. La ilaha illallah apa dia? Zat Allah jua Tuhanku.
Hak lain bukan Tuhan dah. Bila hak lain bukan Tuhan, maka itu dinamakan nafyun, nafi. Bila kita kata Allah jua Tuhanku, berarti yang lain bukan Tuhan. Bila yang lain bukan Tuhan, maka inilah terbit perbahasan ulama yang mengatakan nafi dalam kalimah tauhid itu mempunyai nafi dan isbat. Apa yang kita nafikan dan apa yang diisbatkan, maka inilah terbit daripada situ perbincangan ulama tentang nafi isbat. Nafi apa yang sah yang diterima pakai, nafi apa yang tidak sah yang diterima, yang tak diterima pakai. Bahkan ramai di kalangan masyarakat kita tak jelas tentang nafi isbat itu. Tak jelas. Sehingga ada di antara ulama kita mengatakan man farraqa bainan nafi wal isbat fa huwa kufrun. Barang siapa yang membezakan di antara nafi dan isbat fa huwa kafir. Dia tu kafir, maknanya dia tak boleh. Dia mengasingkan, dia tak tahu nak beza antara nafi dan isbat. Dia mengasingkan antara nafi dan isbat, sedangkan nafi dan isbat itu berada dalam kalimah yang satu. Dia tidak faham, dia tidak mampu untuk memahami maknanya, bahkan dia membezakan antara nafi dan isbat, maka orang itu kufrun. Itu kata ulama. Jadi ada sebahagian daripada ulama mengatakan secara mudah makna la ilaha illallah itu ialah ikhbar. Apa dia ikhbar? Iaitulah pengakuan di dalam hati kita. Al-ikhbar wal-iqrar. Ikhbar dan ikrar. Pengakuan di dalam hati kita bahawa Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah Tuhan. Jadi lalu datanglah perbahasan ulama, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, berkenaan dengan kalimah tauhid itu. Terbitlah perbahasan sifat 20. Terbitlah perbahasan sifat 20. Sifat 20 ni lah alhamdulillah tuan-tuan pun mengaji kitab macam-macam. Jangan mengaji saja tak faham, usahalah untuk faham. Usahalah untuk faham. Dalam kita duk bincang tuan-tuan sifat 20 ni, kita kena tahu beberapa perkara basic dalam perbahasan sifat 20. Saya main ni peringat ya. Saya main peringat. Tak ada tajuk khusus nak bincang, main peringat tuan-tuan. Bila kita baca la ilaha illallah, dalam tu ada dua perbincangan. Dasar perbincangan dia tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, dalam tu kalimah la ilaha illallah ada dua dasar perbincangan. Yang pertama mengenai Tuhan. Yang kedua mengenai makhluk. Pertama mengenai Tuhan, yang kedua mengenai makhluk. Kita duk kata la ilaha illallah, itu ada dua perbincangan ataupun dua perkara yang perlu kita faham. Yang pertama iaitulah tentang Tuhan. Yang kedua iaitulah tentang makhluk. Tentang Tuhan dan tentang makhluk. Kita perlu mengetahui dua perkara tentang Tuhan dan tentang makhluk. Pertama tentang Tuhan. Tuhan melibatkan dua perbincangan. Dua perbincangan. Yang pertama iaitulah zat, yang kedua iaitulah sifat. Orang tanya apa mengaji sifat 12, apa mengaji apa? Tak tahu nak habaq. Ni orang Kedah kata jam. Mengaji sifat 20 tak tahu nak habaq mengaji apa. Sebab tu orang yang mengaji sifat 20, basic dia mesti mulut dia boleh cerita. Itu dah dalil yang menunjukkan kata dia faham. Orang mengaji sifat 20 ni paling-paling kurang tuan-tuan. Bila orang tanya dia, hang mengaji sifat 20, bah la ilaha illallah, hang mengaji apa? Hang mengaji tentang apa yang sebenarnya? Jadi dua perkara. Yang pertama tentang Tuhan dan yang kedua tentang makhluk. Baik. Dalam bahasan sifat 20, bila kita kait saja tentang Tuhan, dua perkara yang perlu kita tahu, iaitulah zat dan sifat Allah. Zat dan sifat Allah. Tu. Sebut sahaja zat Allah, orang yang benar-benar duduk dalam medan tauhid, dia terus akan faham. Sebut saja zat Allah, anna zatahu la misla lahu, bahwasanya zat Allah Ta'ala itu tidak ada seumpamanya, tidak ada perumpamannya, perumpamaannya tidak ada. Bila sebut kata zat,
Orang yang mengaji tauhid ni ataupun orang yang faham tauhid ni sebut kata zat Allah. Tak ada nak duk bayang besar, kecil, tak ada nak duk bayang tinggi, rendah, tak ada nak duk bayang pangkat orang panggil apa, bentuk, rupa, bagai, gerak, diam dan sebagainya. Tapi kita heran tuan-tuan, macam mana ada di kalangan masyarakat kita yang dia boleh terpengaruh dengan golongan-golongan yang cuba nak merosakkan akal fikiran manusia yang waras, yang betul ini dengan fahaman-fahaman yang mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Ni zat ni, sebab tu dalam ilmu tauhid ni sebut kata zat, nak bincang diri zat tak boleh langsung lah. Kita sebut kata zat, kepala otak kita ni tuan-tuan, fikiran kita ni, bila sebut kata zat masuk dalam ilmu tauhid, tak ada point kita nak bincang pada zat Allah. Sebab zat Allah tak boleh dibahaskan. Ulama tak pernah membincangkan tentang zat Allah. Adapun la mislalahu la qadralahu, tidak ada perumpamaan pada Allah, tidak ada qadar pada Allah, tidak ada bentuk pada Allah, tidak gerak, tidak diam. Itu bukannya zat. Orang panggil apa? Itu bukannya tentang hakikat zat Allah itu, tetapi tentang penafian kesebutan ciri-ciri zat Allah Ta'ala itu.